Bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Terima kasih kepada yang hadir untuk memeriahkan program ini. InsyaAllah banyak pengetahuan yang boleh diambil dan diamalkan untuk kegunaan semua. Baiklah, bagi memberkati majlis kita pada malam ini, majlis menjemput saudara Izzuddin untuk bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni khaliqul azim, innaka samiun alim, innakal ghafurur rahim, innakal rabbul arshil azim, innakal barul jawadul karim. Ya Allah, Engkau lah yang mempunyai segala kepujian, Engkau lah yang berhak menerima segala kepujian, Engkau lah yang berhak menerima segala kesyukuran, Engkau lah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkau lah kembali segala urusan. Allahumma ya karim ya rahim, cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis pembina acara penyemayan benih aquaponik yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alu lima yurid, kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat baik kepadamu. Kepadamu juga kami berserah. Rabbana alaika tawakkalna wa alaika anabna wa alaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Izzuddin atas bacaan doa tadi. Tanpa melengahkan masa, kita akan memulakan program ini dengan sedikit pengenalan tentang panel kita pada malam ini, iaitu Dr. Nur Rahim Ibrahim atau mesra dikenali sebagai Dr. Rahim. Beliau merupakan pensyarah dan penyelidik daripada Fakulti Sains UTM. Oleh itu, saya menjemput Dr. Rahim untuk menyampaikan perkongsian beliau tentang pengenalan kepada cara penyemaian anak benih. Dipersilakan. Okay, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Izinkan saya untuk share slide saya. Okay, boleh? Sekejap ya. Guna full screen ke? Okay, sekejap ya. Okay. Okay, hang on. Ya, saya cuba masuk balik
Okey, boleh sekejap Saya rasa saya ada masalah sikit dengan technicalities ni. Boleh beri saya 2 minit untuk saya betulkan dulu sikit kesilapan kat sini. Boleh Doktor. Sekejap Hello, Assalamualaikum Azim. Azim, boleh tak tolong saya hantar saya punya apa? Mute. Okey, sekejap. Okey.
Assalamualaikum. Boleh saya mula ke? Boleh Doktor. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terlebih dahulu saya minta maaf atas sedikit kesilapan tadi. Jadi pada malam ini saya diminta untuk bercakap serba sedikit tentang cara penyemaian benih aquaponik. Jadi tanpa berlengah masa, kita kongsikan beberapa topik yang kita akan sentuh pada malam ini. Pertama, ada sedikit beberapa lah mitos berkenaan dengan orang kata gardening ni kan, ataupun berkebun. Kemudian kita akan bercakap sedikit tentang apakah yang dimaksudkan dengan NPK. Mungkin ramai yang biasa beli baja, mungkin biasa sebut 888, 10, 15, 25. So angka-angka itu kita mungkin tak perasan apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan angka-angka tersebut. Kemudian kita akan bercakap tentang proses penyemaian anak benih. Seterusnya diikuti dengan transplanting ni, pemindahan proses pemindahan anak benih ke tempat yang lebih permanen lah. Dan kemudian kita bercakap sedikit tentang kawalan serangga perosak menggunakan tumbuh-tumbuhan yang akan kita lihat sebentar lagi. Okey, pertama sekali Sorry Doktor, boleh besarkan full screen ke? boleh besarkan full screen, tak nampak? Saya rasa saya dah full screen kan ni. Tekan slideshow. Tekan slideshow sekejap. Sekarang ni saya slideshow dah. Masih tak nampak ke? Tak nampak. Masih tak keluar? Tak keluar full. Tak keluar full Okey, sekejap. Saya cuba PDF kan lah, senang. Okey, sekejap. Window. Saya rasa okey, saya bagi urus je PDF file ni, you all yang pancarkan dari sana, boleh ke? Boleh. Okey, sekejap saya hantar kat you sekarang.
Okey kan doktor? Okey, saya nampak slide tu. Boleh pergi ke slide yang seterusnya. Okey, yang seterusnya. Next slide ke doktor? Next. Okey, terima kasih. Okey, saya ada satu soalan sebelum kita teruskan sesi malam ni. Mungkin ramai yang berminat dengan berkebun ataupun orang kata bercucuk tanam, tetapi mungkin hasil dia tak berapa menggalakkan lah. Apakah kenapa sebenarnya yang menyebabkan pokok tu tak jadi, mungkin mati, kenapa daun tu kuning, kenapa buah tu tak keluar, ataupun last kali mungkin conclusion ataupun kesimpulan dia tangan saya panas. Jadi agak-agaknya apakah yang menyebabkan kita punya aktiviti berkebun tu tak jadi, ataupun apa yang kita cuba usahakan tu tidak mendatangkan hasil seperti yang kita hendakkan lah. Mungkin ada, boleh komen sikit ke, ataupun tak, mungkin kita, kalau kita tak ada masalah, kita boleh sebut, kita boleh tulis why ke yes. Kalau ada masalah macam ni, mungkin boleh angkat tangan ke, sebutlah apa-apa kat dalam tu, maybe dalam Google Meet ataupun mungkin di Facebook. Ada sesiapa nak respon ke, kenapa dia pokok dia tak hidup ke, saya nak tahu jugalah. Saya nampak ada muka-muka yang saya kenal kat dalam Google Meet. Ada juga yang dari luar nampaknya. Saya nampak ada seorang kawan saya daripada sekolah lama saya pun ada. Dan saya dah lama tak bercakap dengan dia pun ada dalam grup ni. Okey, Alhamdulillah. Okey, tak apa Okey, saya rasa banyak yang mengalami masalah yang sama, iaitu salah satunya adalah membuat beberapa kesilapan lah. Sebenarnya bukan kita tak pandai, bukan kita ni tangan panas tak ada, there is no such thing as tangan panas ataupun green fingers ni sebenarnya tak wujud perkataan ni. Sebenarnya yang lebih utama adalah mengetahui teknik-teknik yang penting di dalam penanaman, terutama sekali sekiranya ingin memulakan sesuatu tu dari biji benih lah. Jadi sebab tu kita bercakap tentang semaian biji benih. Okey, boleh kita pergi ke seterusnya. Okey, hari ini kita malam ni kita cakap sikitlah beberapa perkara ataupun faktor-faktor yang boleh yang akan memberi kesan kepada semaian biji benih. Okey, seterusnya. Okey, yang pertama sebenarnya yang paling penting adalah kualiti biji benih yang kita ingin gunakan di dalam sesuatu projek penanaman. Kalau kualiti, bila kita bercakap pasal kualiti tu, kualiti ni sebenarnya satu jenama, kedua mungkin juga expiry date. Kalau kita menggunakan jenama yang tidak dipercayai lah, ataupun mungkin tak ada brand, sebenarnya kualiti benih ni penting sebab kalau sekadar ada biji benih tapi mungkin biji benih ni berpenyakit, mungkin dah lama satu, bila orang kata masuk angin lah apa, itulah sebenarnya yang dimaksudkan. Jadi apabila kita nak tanam sesuatu pokok tu, terutama sekali apabila kita bercakap tentang skala yang besar. Dalam skala yang besar ni tak boleh sebarang-sebarang beli je main tanam. Takut nanti akan berlaku perkara-perkara sebeginilah. Salah satu cara untuk kita mengetahui sama ada biji benih yang kita ada tu bagus tak bagus, kita boleh letakkan biji benih tu, rendamkan ke dalam air, secawan air. Kalau kita nampak biji benih tu tenggelam, yang tenggelam tu lah yang patut diambil bukan yang timbul tu. Maksudnya kalau yang timbul tu maksudnya lebih baik tidak gunakan sebab
dikhawatiri biji benih itu tidak berkualiti. Jadi contoh macam dekat dalam gambar ni, kita ada biji benih cili padi, kita ada biji benih kangkung sebelah kanan tu yang warna coklat yang besar-besar butiran tu adalah biji benih kangkung. Okey, kita pergi kepada faktor yang kedua. Next. Okay, next slide. Okay. Okay. Faktor yang kedua yang mempengaruhi keberkesanan germination ataupun penyambahan biji benih adalah media yang kita gunakan di dalam penyemaian. Okey, ada banyak media yang kita boleh gunakan. Salah satunya kita boleh gunakan tanah. Kita boleh juga gunakan span air, span biasa yang menyerap air itu. Kita boleh juga gunakan kokopit ataupun sabut kelapa. Tetapi sebenarnya yang terbaik adalah dengan menggunakan peat moss yang kita panggil peat moss. Peat moss ni dibuat daripada sejenis lumut yang telah dikeringkan. Jadi peat moss ni agak mahal, tetapi kualitinya insya-Allah terjamin. Peat moss ni biasa kita gunakan di mana-mana tapak semaian ataupun sesiapa yang dah biasa tanam pokok dia tahu yang peat moss adalah baik kepada di dalam proses penyemaian. Okey. Boleh kita pergi ke slide yang seterusnya. Okey, ini saya tunjukkan kita contoh peat moss peat moss ni yang diimport daripada Holland. Ini adalah antara peat moss yang paling baik kualitinya lah sekiranya kita nak memerlukan sesuatu projek penanaman dengan penyemaian biji benih. Boleh cuba jenama ni lah. Kalau kita tak nak beli banyak-banyak, kita boleh beli sikit. Ada yang kedai yang memang dah timbang. Kita ikut kita punya tanaman apa yang kita nak tanam. Dan jadi itu akan memberi kesan berapa banyak ataupun kuantiti peat moss yang kita akan gunakan dalam proses tersebut. Harga dia lebih kurang kalau beli untuk 80 liter dalam satu guni besar ni di antara dalam paling murah RM40 dan paling mahal RM60. Kita kena pandai cari kedai lah. Okey, kita teruskan. Next slide. Okey, satu lagi faktor yang menyebabkan kenapa anak benih pokok ni tak keluar-keluar. Lepas dah semai-semai seminggu, 2 minggu, 3 minggu, last sekali tak keluar, tak nampak apa-apa. Kita pun dah start pengang kan. Tapi sebenarnya mungkin salah satu sebabnya kerana kita telah menanam ni terlalu dalam. Jadi apabila terlampau dalam sangat kita letakkan anak benih tu, kemungkinan besar tak dapat nak bercambah dengan baik lah. Akhirnya tak keluar langsung. Okay, next. Okey, antara sebab lain yang akan mempengaruhi kadar percambahan benih pokok, salah satu proses ataupun salah satu cara untuk mempercepatkan proses percambahan adalah dengan kita cover plastik ataupun kita cover tray semaian tu dengan kain ataupun dengan plastik hitam. Tujuan dia sebenarnya untuk memanaskan lagi apabila panas lama nanti apabila dah ada haba di dalam peat moss tu nanti benih-benih tu akan lebih mudah bercambah. Tapi apabila mungkin dah terkeluar sedikit, dah nampak dia punya kepala tu dah keluar, kita kena buka lah. Buka plastik tu dan dah boleh letak, tapi belum boleh lagi letakkan di tempat yang panas sebab anak benih ni masih sensitif, dia macam baby lah. Jadi kita kena letakkan masih di tempat yang agak redup. Itu jadi antara peranan matahari ni. Sebenarnya kalau kita main campak je dekat tanah, kemudian kita mengharapkan pokok tu keluar, mungkin ada masa yang kita nasib baik dia keluar. Tapi kadang-kadang kalau nasib tak baik, dia bergantung kepada jenis pokok juga. Kalau pokok yang agak sensitif, mungkin baru nak keluar, kena panas sangat, kering, terus jadi tak ada. Jadi itu antaranya lah. Okey, boleh kita pergi ke slide yang seterusnya.
Okey, kita cakap sedikit lah tentang racun serangga. Saya faham yang ramai yang rasanya mungkin ada pengalaman daun kena gigit, berlubang sana, berlubang sini. Mungkin ada keluar hama putih-putih dekat belakang daun. Mungkin nampak ada ulat ke, bulat bulu ke, apa-apalah menyebabkan yang kita rasa pokok kita tu tak semena-mena jadi togel ataupun mungkin jadi tak berapa sihat, tunduk je daun kuning. Jadi antara faktor penting di dalam penanaman adalah kawalan serangga perosak. Serangga perosak di sini kalau kita tengok dalam gambar, bukan semua serangga dalam gambar tu adalah perosak. Contoh kumbang ladybird tu yang biasa kita tengok tu, ladybird tu sebenarnya adalah sejenis haiwan serangga yang baik. Sebenarnya dia makan benda-benda yang merosakkan tanaman. Dia ni sebenarnya dia bukan harmful ataupun berbahaya. Lepas tu kita nampak ada benda kat bawah tu yang macam ada sesungut tu kan. Yang tu pun bagus sebenarnya. Kalau kita nampak, kita jangan bunuh dia. Dia sebenarnya membantu proses kawalan biologi. Sebenarnya dia menjaga kawat tanaman dengan cara dia makan hama-hama ataupun haiwan-haiwan serangga-serangga kecil yang menghurung ataupun yang menyebabkan kerosakan kepada tanaman. Jadi sebenarnya bila kita nak tanam, kita kena tahu apakah jenis serangga perosak ataupun kita sebenarnya kalau boleh nak elakkan dari menggunakan racun kimia. Saya sendiri tidak menggunakan racun kimia di dalam apa-apa saja tanaman saya. Saya lebih kepada kaedah semula jadi, dan kalau terpaksa menggunakan kita panggil insect repellent. Insect repellent ni tidak membunuh. Dia cuma apa orang kata, to repel maksudnya menyebabkan serangga tu tak suka datang kat pokok kita. Mungkin disebabkan bau yang dihasilkan oleh sesuatu benda yang kita letak tu. Jadi untuk kawalan serangga nanti kita akan cakap selepas inilah. Okay, next slide. Okay, satu soalan yang biasa ditanya adalah bilakah saya perlu pindahkan pokok saya? Macam mana kita nak tahu? Katakanlah kita semai anak pokok cili. Dah sampai masa bila yang saya nak kena letak dekat tanah, ataupun kalau saya letak saya nak tanam dalam pasu, waktu bila tu? Waktu dah ada bunga ke? Dah ada buah sebiji ke? Okey. Sebenarnya waktu yang paling sesuai, okey, kita pergi ke slide yang seterusnya. Okey, kalau kita tengok di dalam slide ni, dalam proses percambahan biji benih kita akan nampak daun-daun yang tumbuh daripada batang pokok yang baru. Kalau ikutkan paling senang dia punya rule of thumb dia, ataupun senang cerita, apabila pokok tu dah keluar 3 hingga 4 daun, itu maknanya dah ready untuk dipindahkan. Sama ada kita nak tanam dekat dalam sistem aquaponik ke, kita nak tanam dalam sistem hidroponik ke, sama ada kita nak tanam atas tanah ke, ataupun di dalam pasu, sama saja. Jadi lebih kurang ada keluar 3-4 daun tu, maknanya pokok dah ready untuk dipindahkan ke tempat yang lebih besar. Okay, next slide. Okay, contohlah kalau kita tanam pokok kailan ke apa, kalau kita gunakan peat moss sebagai media, jadi kita akan nampak macam ni lah. Kita nampak ini pun dah agak besar. Ini lebih kurang macam ni lah kalau pokok sayur-sayuran katakan. Okay, next. Okay, contoh kalau kita tanam pokok salad, daun salad ni kan dia kita suka makan kan. Kita boleh gunakan kaedah yang sama. Maknanya pokok tu dah lebih kurang 3-4 daun macam tu, kita dah boleh pindahkan. Macam contoh dekat dalam gambar ni, pokok ni ditanam di dalam kotak kompos lah, ataupun kita panggil plant bed.
Ya. Okay, next. Okay, kalau katakan kita nak tanam pokok bunga ke apa macam ni lah, sama juga. Lebih kurang ada 4 daun, kita dah boleh pindahkan dia. Next. Okay, ini gambar anak pokok cili yang sebelah kanan tu. Anak pokok cili ni biasanya kalau dah macam keluar daun yang lebih kurang 4 helai ni, pokok ni dah agak besar, maksudnya pokok ni dah agak stabil untuk kita pindahkan ke tempat lain lah. Kalau terlalu awal, mungkin nanti ada kebarangkalian tak sempat keluar daun, dah tinggal batang saja. Jadi itu antara timing lah, senang cerita bila saya boleh pindahkan pokok-pokok yang telah saya cambahkan. Okay, next. Okay, tadi di awal tadi saya tanyakan satu soalan, saya kata kita akan bercakap sedikit tentang NPK. Kita kalau biasa beli baja, tak kira lah kita tanam sawit ke, kita tanam sayur ke, kita tanam pokok bunga ke, apa yang membezakan setiap satu baja yang dijual tu Ataupun kalau kita nampak perkataan NPK, biasa kalau kita pergi kedai, mungkin ayah kita kata, okey nanti tolong belikan baja 8825 ke 101040 ke, manalah kurang macam tu kan. Nombor-nombor tu sebenarnya apa? Penting tak? Penting tak kita mengetahui maksud nombor-nombor tu sekurang-kurangnya sedikit lah. Contoh kalau dalam gambar ni, gambar cap kepala ayam ni, dia kata kat situ NPK dia adalah 12, 6, 22 dan yang nombor 3 kat belakang tu adalah trace element ataupun unsur-unsur surih yang diperlukan oleh pokok untuk membesar. Jadi N tu sebenarnya nombor yang pertama tu mewakili nitrogen, unsur nitrogen 12%. Unsur kedua, nombor kedua 6% tu merujuk kepada phosphorus ataupun P, dan angka yang ketiga 22 tu adalah 22%. 22% potasium ataupun kalium lah. Kemudian yang keempat tu selain daripada NPK, ada lagi beberapa unsur-unsur lain yang dalam total dia 3%. Jadi setiap nombor ni sebenarnya mewakili setiap satu unsur, dan setiap unsur itu sebenarnya penting untuk untuk sesuatu proses pertumbuhan. Okay, next slide. Okay, contohlah tadi N tu tadi kalau katakan 12, 6, 22 kan. Katakanlah N tu 12%. Okay, N ni sebenarnya untuk lebih kepada pertumbuhan daun-daun lah untuk pokok. Jadi kalau pokok ni dia memang perlukan N. Terutama sekali pokok-pokok sayur. Kalau pokok sayur dia perlukan banyak N. Kalau katakan kita nak tanam pokok-pokok yang berbuah ataupun pokok-pokok yang berbunga, kadang-kadang kita dengar orang kata pokok ni dia mabuk daun lah. Sebab apa dia kata mabuk daun? Sebab kita tak beri makanan yang sesuai dengan dia. Maknanya kalau pokok tu patutnya perlukan P dengan K lebih banyak, tapi kita bagi baja N yang banyak. Jadi akhirnya pokok tu tak dapat keluarkan bunga dan buah seperti yang dia minta. Jadi P tu phosphorus untuk percambahan akar. Jadi akar ni penting. Kalau akar dia tak sihat, dia tidak boleh menyerap nutrien yang diperlukan oleh pokok. K pula ataupun potasium lebih kepada pertumbuhan buah lah. Sekiranya pokok kita ni adalah pokok yang jenis berbuah, kita akan perlukan lebih banyak K dan seterusnya lah. Okay, next. Okay, sekarang kita bercakap sedikit tentang sumber nutrien ataupun zat galian di dalam sistem aquaponik. Okey, di dalam sistem aquaponik kita tak bagi baja NPK, sebab NPK ni biasanya kita letak, baja butir ni kita letak pada pokok-pokok yang ditanam di atas tanah, dalam pasu, yang penting dalam tanah lah. Tapi kalau dekat dalam air, takkan kita nak tak logik lah pula kita nak ambil banyak-banyak biji-biji benih tu, biji-biji baja tu, baja butir, campak kat dalam kolam ikan. Jadi apa ikan tu pula? Boleh mati ikan tu. Kan disebabkan
toxicity yang telah berlaku disebabkan banyak sangat letak bahan kimia di dalam kolam. Okay. Next. Okay, apabila kita menyebut bercakap tentang sistem aquaponik, sistem aquaponik ni kita sebenarnya memberi nutrien ataupun zat galian kepada tanaman melalui makanan ikan yang kita bagi pada ikan kita itulah. Contohnya kalau kita nak bela ikan tilapia, mungkin kita nak bela ikan keli yang mudahlah sebenarnya, ikan yang tahan ada memberi daya tahan penyakit yang tinggi lah. Biasanya orang tak tanam lah, bukan tanam, kita tak bela ikan yang sensitif, susah sikit. Jadi biasanya makanan yang kita beri itu akan mempengaruhi kadar pertumbuhan ataupun pembesaran ikan itu sendiri, dan juga pada masa yang sama pokok-pokok yang kita cuba tanam di dalam sistem itu. Jadi sebenarnya tai ikan apabila kita dah bagi makan, ikan tu pemakan dedak ataupun apa-apalah makanan ikan, dia akan keluar tai ikan. Jadi tinjak ikan tu adalah makanan kepada pokok-pokok ataupun tumbuhan yang kita letakkan di dalam sistem kita tu. Kalau kita kata letak pokok kesum tu sumber makanan dia, sumber baja dia adalah tai ikan tu sendiri. Sebab tu kalau kita ada bela ikan dalam akuarium, bila kita basuh air akuarium tu, kita jangan buang. Kalau kita ada tanam pokok, kita siram air yang kotor tu, yang dah keladak penuh dengan tai ikan tu, siram kat pokok. InsyaAllah dia akan respon dengan baik lah. Okay, next. Okay, ni kalau kita tengok secara general lah, sistem aquaponik ni terdiri daripada dua lah sebenarnya. Satu sistem yang melibatkan pokok, satu lagi kat bawah tu ada aquarium. Kan biasanya kita nampak orang yang gunakan sistem aquaponik ni, dia ada pokok, lepas tu dia pada masa yang sama dia ternak ikan. Jadi di dalam sistem ni yang penting ikan makan makanan ikan yang kita bagi, dia keluarkan najis dia. Najis tu akan masuk kepada sistem pokok. Pokok akan menyerap tai ikan tu sebagai baja, dan pada masa yang sama kita kena ada pengudaraan yang baik lah. Kalau terlampau sesak sangat, katakanlah satu kotak ataupun satu bekas kontainer yang kita letak untuk beli ikan tu banyak sangat ikan sampai tak boleh bernafas pun tak boleh juga. Jadi kita kena tahu kesesuaian, dan nanti kita akan tunjukkan lah nanti apabila kita dah buat praktikal. Jadi kat sini yang penting adalah kitaran yang kita panggil kitaran nitrogen cycle, kitaran nitrogen. Okay, next. Okay, kalau kita tengok ni kitaran nitrogen, apabila ikan makan, dia keluarkan tai dia. Tai ikan tu akan diproses oleh bakteria-bakteria yang ada di dalam air akuarium tu sendiri, dan dia akan jadi makanan kepada pokok. Dan pokok pada masa yang sama apabila telah menyerap tai ikan tu, pada masa yang sama dia telah membantu memproses, membersihkan atau mengurangkan kadar toksisiti air lah. Jadi walaupun memanglah mungkin kita tak nampak air tu jadi jernih macam filter air yang kita gunakan kat rumah tu, sebab filter tu canggih kan, ni semula jadi punya. Jadi secara amnya kita telah mengamalkan kitaran nitrogen apabila kita menggunakan sistem aquaponik. Okay, next. Okay, soalan seterusnya, apakah jenis-jenis tumbuh-tumbuhan, sayur-sayur jenis apa, pokok apa yang sesuai nak gunakan di dalam sistem aquaponik ni? Nak tanam pokok besar-besar ke? Okey, kita akan tengok sekejap lagi apakah tumbuh-tumbuhan yang sesuai. Next. Okey, yang paling senang ini yang saya buat di kediaman saya lah. Ini pokok pudina. Pokok pudina ni menggunakan air ikan yang daripada akuarium. Kita buat circulation, kita pusing dia. Yang kita nampak yang pokok pudina ni memang suka sangat dengan tai ikan. Okey, next.
Kita boleh juga gunakan, kita tanam kangkung, boleh juga tanam salad. Next. Untuk kes ni, kawan ni dia tanam kucai. Kita boleh tanam kucai, daun bawang, daun sup pun boleh. Jadi media yang kita tanam digunakan kat sini adalah leca lah, ataupun clay pebbles. Dia panggil apa? Berbola yang dibuat daripada tanah liat yang telah dibakar. Ini pun sebenarnya satu jenis media yang bagus lah di dalam sistem aquaponik. Okay, next. Ini daun sup, daun pudina yang baru nak dimasukkan, ataupun kita nampak kat situ ada bayam Brazil, daun bawang. Dia tak susah sebenarnya bila kita menggunakan berbola tanah liat ni, leca ni, kita cuma penuhkan kita punya bahagian tanaman pokok tu dengan berbola tanah liat. Kemudian air tu akan duduk di bawah lah. Jadi kita masukkan je pokok tu kat dalam tu, nanti akar pokok tu sendiri kat pandai-pandai akan sesuaikan diri. Pokok ni pun tak akan goyah lah, tak akan ke kanan ke kiri sebab dia sebenarnya stable dalam ni. Tapi senang nak cabut, angkat je dah boleh ambil. Okay, next. Ini yang paling senang lah, pokok kesum. Okay, next. Okay, tadi di awal tadi kita ada sebut sikit tentang kawalan serangga perosak. Di samping kita menggunakan kaedah kita nak sembuh-sembuh racun lah, serangga, insect repellent lah, apalah kan. Tapi saya sebenarnya lebih suka menggunakan kaedah semula jadi. Kaedah semula jadi ni macam mana? Kita menanam katakan pokok-pokok yang disukai oleh serangga-serangga pemangsa. Contohnya lebah. Lebah suka pokok-pokok ni apabila kita tanam tanaman sayur ke apa, pada masa yang sama di sekeliling pokok sayur tu ada pokok-pokok yang disukai oleh lebah. Contohnya pokok-pokok bunga, pokok-pokok yang ada bau yang serangga perosak tak suka. Jadi pada masa yang sama nanti serangga-serangga pemangsa ni akan berkumpul di kawasan tu. Jadi pada ini memudahkan lagi proses kawalan serangga perosak secara alami ataupun secara organik lah. Jadi pokok-pokok ni sebenarnya boleh tanam sendiri. Ada yang boleh dapat di Malaysia banyak pun. Contoh yang saya paling suka pokok kosmos. Pokok kosmos ni rupa dia macam daun ulam raja. Tapi daun ulam raja dia ada bau, ada aroma. Tapi kalau duduk pokok kosmos ni dia tak ada bau. Dia ada bunga warna kuning, warna oranye. Daun boleh makan, bunga boleh jadi teh chrysanthemum. Jadi ada banyaklah sebenarnya pokok-pokok yang kita boleh pakai. Kalau kita jadi sebenarnya tak suka, kalau kita aware ataupun saya sangat menitik beratkanlah tentang racun sebab saya memang tak suka racun dan saya tak nak gunakan apa-apa racun dalam tanaman saya. Jadi saya cuba mengelakkan dengan cara-cara beginilah cara kita panggil biological control, kawalan biologi. Okay, next. Okay, tadi kita dah bercakap sedikit tentang proses semaian, pindahkan anak pokok, lepas tu tentang kawalan serangga perosak. Berapa lama ambil masa sampai boleh harvest ataupun boleh tuai? Contohlah paling senang pun pokok kangkung lah katakan. Rasa-rasanya senang ke tanam kangkung ni? Siapa-siapa tanam baling-baling jadi ke? Mungkin tak. Apa-apa pun kita buat mesti kena ada ilmu juga kan. Mesti ada sedikit pengetahuan ataupun teknologi yang kita perlu gunakan. Jadi okay, kita pergi ke slide seterusnya. Okay, untuk pokok-pokok yang kita cuba tanam menggunakan kaedah tak kira lah, nak kira aquaponik ke, hidroponik ke, nak tanam konvensional ke atas tanah ke, dalam pasu ke, sebenarnya lebih kurang saja. Okay, kita boleh tengok rujuk kepada table ataupun jadual yang ada di paparan. Kita boleh nampak berapa lama ambil masa. Contohnya kalau kita nombor 1 nak tanam bendi,
Berapa lama sampai keluar buah mungkin sampai 3-4 bulan baru keluar buah. Lama dah sikit. Jadi sebab tu kita kena tahu menghargai setiap sayuran ataupun makanan buah-buahan yang dihasilkan tu sebenarnya ambil masa. Kita yang kata pahit lah, tak sedap lah, kurang manis lah, buang. Sebenarnya nak hasilkan tu lama, nak ambil masa. Contohlah nak tanam sawi, paling kurang 4-6 minggu, 4 hingga 6 minggu. Maknanya kena jaga, tak bukanlah maknanya letak anak benih, lagi 6 minggu datang sawi dah gemuk-gemuk. Memang tak jadilah macam tu. Memang kena jaga sebab ia adalah benda hidup. Kita adalah benda hidup, perlu dijaga. Okay, contoh tanam bayam. Bayam paling senang. Lebih kurang 4 minggu. 28 hari kita dah boleh ambil. Kalau terung dan cili bendi ni lebih kurang sama je sebenarnya. Dia dah lebih kurang dalam 2 bulan setengah dia akan mula berbunga dan kita akan nampak buah yang pertama. Kacang panjang 6-8 minggu, petola 45 hari dan seterusnya lah. Jadi kita boleh nampak dalam table ni, jadual ni, apakah pokok yang kita nak lah. Kalau kita rasa macam tak sabar, tak boleh lah, aku ni jenis tak sabar, aku nak cepat. Okey, nak cepat kita tanamlah pokok yang akan mengeluarkan hasil dalam masa yang lebih pendek lah. Janganlah macam tak jadilah ni, memang tangan panas lah, memang tangan aku ni memang mak aku cakap daripada dulu, memang aku ni memang tak. Sebenarnya bukan. Mak kita pun sebenarnya mungkin dia tidak menggunakan teknik yang betul. Bapa engkau pun tanam tak jadi. Itu bapa kita dah ada ilmu sekarang. Bapa tak pergi berbina kan. Jadi kita dah pergi. Kurang-kurangnya kita tahu di mana part yang kita tak pasti. Kalau tak jadi tu mungkin adalah dia di sana sini. Mungkin faktor-faktor yang mungkin kadang-kadang kita tak dapat elakkan. Mungkin kita ingat benda ni dah cukup bagus. Tapi sebenarnya maybe disebabkan benda tu tak bagus, tak keluar, tak bercambah kan. Jadi telah membantutkan usaha kita. Lepas tu kita pula tanam 10 kali guna benda yang sama. Of course lah kita akan rasa macam kenapa aku rasa down sangat ni sebab aku buat 10 kali pun tak jadi-jadi. Sebenarnya ada banyak faktor. Jadi kalau boleh jangan putus asa. Kita cuba sampai jadi. Saya rasa ada lagi ke slide saya? Okay, saya rasa kita dah habis part sharing session. Mungkin kalau ada soalan ataupun nak bincangkan ke sesuatu topik, boleh letakkan kat mana-mana. Mungkin Nurul Setia boleh tolong ambilkan soalan-soalan yang mungkin kalau insyaAllah saya boleh jawab, saya jawab. Kalau tak boleh, nanti saya rujuk kepada yang lebih arif lah. Okay, ada soalan? Boleh je nak tanya terus pun boleh. Nak letak dekat dalam soalan tu pun boleh. Kat chat tu, ruangan chat. Betul Doktor, saya ada soalan. Ya. Saya ada tanam benih dekat dalam, tapi saya guna rock wool. Oh, okay. Saya tak guna peat moss lah sebab mahal. Dia tumbuh sampai yang seedling je. Lepas tu dia tak tumbuh sampai yang besar tu yang boleh transfer tu. Oh, tak sampai ke stage yang sesuai untuk dipindahkan lah ya. Kenapa ya? Is it because saya guna rock wool? Sebab dia memang lama dulu kat stage. Oh ya. Okay, saya cuba jawab Okay, soalan tadi rakan kita dia cuba semai menggunakan rock wool, tapi katanya tak sampai stage yang boleh dipindahkan, pokok dah mati lah, lebih kurang macam tu lah. Salah satu sebab kenapa saya menggunakan peat moss peat moss ni sebenarnya mengandungi nutrien yang diperlukan oleh anak pokok sehingga ia berusia 2 minggu. Jadi dalam masa 2 minggu kalau tak letak baja ke apa, okey, dia duduk dekat dalam tray semaian tu, contoh dalam lubang-lubang tu, dia boleh hidup sehingga 2 minggu tanpa kita supply apa-apa external baja. Jadi kalau macam kita, seolah-olah macam kita letak, kalau kita semai anak pokok,
menggunakan media-media selain daripada peat moss, kita memang kena bantu pokok tu sebab once dia bercambah, dia perlu membesar. Jadi dia perlu kalau nak keluar daun apa semua tu kan, proses tu memerlukan tenaga dan tenaga tu perlukan nutrien lah daripada jadi dari situ dia macam contoh kita bagi nasi kosong je sampai besar. Of course dia kadang-kadang dia hidup tapi tak cukup makan. Jadi kat situlah sebenarnya yang saya boleh jawab lah sebab tu saya biasanya kalau saya gunakan media selain daripada peat moss, saya biasanya akan letak kompos ataupun saya akan siram anak pokok tu dengan baja organik yang saya buat sendirilah sebab saya tahu pokok tu tak ada makanan. Jadi tak sempat besar. Itu maksud dia. Okey. Saya guna air je. Tak boleh macam kita lah. Kita kan dah besar daripada umur 1 tahun sampai 20 tahun. Mak bagi air je kosong. Memang tak besar-besar lah kita kan. Sebab saya dapat cara ni daripada internet. Okey. Tapi yalah luar negara lain yang bagi yang internet tu dia cakap pasal luar negara lain. So Malaysia ni susah lain sikit. Tak apa, baguslah kita telah memecahkan mitos tu. Jadi kita tak akan ulang perkara yang sama kan. Okey. Okey. Ada soalan lain ke? Seterusnya daripada Encik Muhammad Haidi. Doktor, biji benih yang ditanam kena makan semut lah doktor. Macam mana ya? Okey. Okey, biasanya lah kalau dia biji benih ni kita kena beberapa faktor lah Okey, sebelum kita tanam pokok tu, nak tanam biji benih tu, kita dah kena pasti di manakah kawasan yang kita nak tanam. Okay, kalau kita memang tahu kawasan tu banyak semut api, banyak itu, banyak ini, benda yang memang dah memang habitat dia, memang tempat tinggal dia. Kita pula sibuk-sibuk pula kat situ jugalah kita nak tanam pokok betik tu. Tapi jadi salah satu faktor adalah lokasi. Biji benih ni kalau boleh kita ambil yang kering. Jadi bila basah ataupun berbau, jadi dia semua memberi tarikan kepada haiwan-haiwan lain ataupun semut ke serangga lain untuk datang. Jadi biasa kalau kita beli anak benih dekat kedai pokok, kita dekat nursery ke mana-mana yang komersial punya, kadang-kadang kita nampak biji benih dia colour-colour. Pink lah, warna hijau lah. Sebenarnya colour-colour tu sebenarnya adalah racun kulat yang sebenarnya telah disadur ataupun di cover lah. Maknanya dia nak bagi biji benih tu tahan lama daripada dimakan ke apa, dan untuk menambahkan lagi possibility untuk bercambah. Jadi dia telah letak racun kulat dan beberapa jenis racun lain supaya pokok tu punya possibility untuk bercambah lebih tinggi. Jadi faktor anak benih tu sendiri pun satu perkara yang sangat penting. Tak boleh just macam orang bagi je, ni bagus ni anak benih ni. Dia bagus untuk konteks dia. Mungkin dekat rumah dia kurang serangga rosak, mungkin tempat tu memang tak ada masalah. Dia campak apa pun okey. Tapi kalau kat rumah kita memang tak boleh, maknanya tak sesuai lah, yang kita kena ubah cara tu. Jadi kita tak boleh generalize kan, maknanya kita kata macam sama je, rumah aku sama je macam rumah kau. Kalau aku campak tak jadi. Sebenarnya tak sama. Memang tak sama. Kita kena tahu diri kita. Kita tak boleh tengok orang lain. Okey? Saya dah tak ada soalan dah. Assalamualaikum. Salam. Okay, doktor nak tanya, kalau macam kita nak tanam buah-buahan dengan menggunakan Boleh sistem tutup aquaponik majlis ni, betul? boleh ya? Sekejap, ada soalan. Semula ulas kita nak tanam pokok buah-buahan, apa tadi? Ulang semula soalan. Kalau kita nak tanam pokok buah-buahan, contohnya timun ke, contohnya lain buah-buahan lah, menggunakan sistem aquaponik ni, boleh ke? Okey.
Okey, soalan dia boleh ke saya nak tanam timun ke, pokok yang buah-buah ke, pokok cili ke? Yalah, pokok yang berbuah, yang keluarkan buah. Sebenarnya boleh. Cumanya kita kena fahamlah sistem aquaponik ni dia kawasan dia terhad. Kalau kita memang kita punya kolam ikan sebesar 1 kilometer, lepas tu tanam kawasan sayur kita pun 1 kilometer tak apalah kan. Tapi kalau katakan kotak kita tu besar, katakan 200 cm kali 200 cm, itu je ruang yang kita ada kat rumah kita. Jadi kita kena sesuaikan dengan jenis tanaman yang kita nak. Kalau kita tanam pokok yang besar-besar, nanti dalam satu kotak tu katakan dah penuh dengan 5-6 pokok, dah penuh dah pokok tu. Contohlah kalau pokok cili, kita mesti letak jarak antara satu kaki ke setiap pokok. Nanti kalau kita letak dia rapat sangat, dia macam bersilang-silang gitu, dah tak cantik lah. Jadi maknanya nanti dia akan kita tak memberi persekitaran yang baik untuk pokok. Tapi kalau soalan tadi, boleh ke tak boleh? Boleh je. Kita yang nak tanam kan, kita yang letak pokok tu dalam tu. Cuma kita kena tengok ruang kita. Besar mana ruang kita ada. Kita kena pandai lah, katakan kalau pokok tu jenis melilit-lilit, kita pandai-pandai lah letak kayu ke apa, support sokongan dia ke supaya dia boleh merayap pergi ada porch kita ke apa ke. Tu atas kreativiti kita sendiri. Tapi untuk yang senang, kita tanam pokok yang tak merayap lah supaya dia tidak menimbulkan masalah kepada kita. Sebenarnya ikut kita lah. Boleh. Sebenarnya jawapannya boleh. Okay? Okey, baik. Terima kasih. Sama. Okay, seterusnya daripada Facebook, Amira Eliani. Saya nak tanya, saya ada tanam pokok betik. Time bila ya buah betik perlu dibalut atau diletak dalam sarung untuk mengelakkan haiwan makan? Oh, okey. Pokok betik kan? Pokok betik ni biasa kalau saya lah, saya pun bukanlah arif sangat pasal pokok betik ni. Tapi adalah pokok betik kat rumah saya. Jadi kalau saya biasanya kalau saya nak cover dengan, saya tak letak plastik, biasanya saya letak kertas. Ataupun kain batik ke yang dah lama kan, kita boleh cover dia. So, sebenarnya untuk mengurangkan apa orang kata, ialah sebenarnya kalau tak cover pun okey je. Tapi kalau mungkin rumah kita tu terlampau banyak burung ke, tupai ke, ataupun kita tanam secara komersial, mestilah kita nak jaga kan. Jadi waktu sesuai tu saya rasa apabila pokok tu buah tu dah start stabil, kalau macam terlalu kecil, putih tu baru kita pun dah sibuk nak cover, tak sempat dia nak jadi, buah dah tak ada dah hangus dah dalam tu. Jadi kena tengok jugalah kesesuaian saiz buah tu sendiri. Kita boleh nampak sebenarnya pokok tu buah tu dah besar sikit, kita pun boleh cover sebenarnya, boleh letak kain ataupun kertas untuk cover. Okay. Seterusnya daripada Muhammad Adi. Contoh kalau tanam sayur sawi menggunakan sistem aquaponik yang bersaiz 1 meter darab 1 meter, berapa pokok yang boleh ditanam? Okay. 1 meter kali 1 meter ni kecil je kan, dia macam lebih kurang satu kotak kontainer isi baju yang lebih kurang macam tu lah, yang saiz medium je. Jadi kalau kita boleh bayangkan tak sampai pun 1 depa kali 1 depa, kalau kita nak tanam sayur-sayuran, saya rasa boleh je tabur, tak ada masalah. Mungkin tak sampai 100 pokok lah kot saya rasa. Itu pun bergantung kepada kalau kita beli contoh sawi kan. Sawi ada banyak jenis. Kalau katakan kita beli sawi jenis gemuk-gemuk punya, kalau sawi tu jenis gerabak-gerabak tu, kita pun main baling je semua. Kalau dia dah keluar semua sekali, dah tak ada tempat dia nak, dia berebut-rebut. Sebab masing-masing semua nak duduk kat dalam tanah tu. Jadi kita kena, kalau boleh, jarak antara tu lebih kurang macam satu tapak tangan ni ke, untuk setiap satu pokok, untuk bagi optimum, memberi pembesaran optimum kepada pokok-pokok yang kita tanam. Lebih kurang macam tu. Ada lagi ke soalan? Macam dah tak ada. Okay, dah tak ada? Pasti dah tak ada? Tak ada.
Okey, kalau tak ada saya rasa terima kasih saya nak ucapkan kepada semua yang sudi meluangkan masa dan bertanyakan soalan. Saya harap sesi ini telah memberi sedikit sebanyaklah ilmu dan juga mungkin pengetahuan yang berguna. Jadi saya ucapkan good luck lah kepada semua bakal-bakal penanam-penanam kita yang baru, insyaAllah. Okey. Ya, saya. Doktor, ada lagi satu soalan yang terakhir Okey. baru masuk. Daripada Laila. Salam doktor, saya ada soalan. Saya menggunakan sistem aquaponik di rumah tapi air dia warna hijau. Adakah itu sebab baja atau macam mana? Okey, air warna hijau mungkin salah satunya adalah kualiti air di dalam sistem aquaponik bergantung kepada filter yang kita gunakan di dalam sistem. Bila tidak ada penapis ataupun kita tak tanam kawalan kualiti air itu tidak dijaga dengan betul, mungkin datang daripada apa kita panggil tu, lumut. Dia juga boleh menggalakkan pertumbuhan lumut di dalam kawasan ikan itulah dan juga kawasan kita tanam pokok. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi kualiti air. Jadi kalau saya nasihatkan cuba tengok balik sistem penapisan tu dia mesti ada filter. Setiap satu sistem tu mesti ada penapis. Mungkin penapis tu dah terlampau lama tidak dibersihkan. Mungkin kita pun dah lama tak tengok kan. Mungkin dah lama kita guna, kita tak pernah buka filter tu. Kita duk ganti air je. Tapi sebenarnya part penapis tu tak tengok langsung. Jadi itu pun saya rasa antara yang akan menyumbang kepada kekotoran air itu sendiri. Kalau air tu kotor, ikan tu sendiri akan berpenyakit. Bila ikan sakit, dia natin-natin yang dikeluarkan tu pun sama, akan mengeluarkan bakteria-bakteria yang tidak baik. Dan pada masa yang sama, pokok yang kita hasilkan pun akan terkesan dengan apa yang dihasilkan oleh ikan. Jadi semua benda-benda ni dia sama-sama terkesan. Jadi tak boleh pandang ringanlah tentang kualiti air dalam sistem aquaponik. Okey, ada lagi soalan lain? InsyaAllah tak ada dah doktor. Okey. Okey, saya rasa kalau tak ada, saya serahkan kembalilah kepada Guru Setia lah. Terima kasih Dr. Rahim kerana menjawab segala persoalan tadi. Sebelum kita akhiri program kita pada malam ini, diminta semua untuk membuka kamera bagi sesi bergambar. Okey, 1, 2, 3. Dah 1, 2, 3. One more. Okey dah. Diingatkan supaya mengisi link Google Form yang telah diberikan di ruangan komen untuk rekod kehadiran dan sijil. Sekian, terima kasih. Okey, bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum doktor, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.